السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita tidak terhingga kepada Allah bertemu kita sekali lagi pada pagi ini, yang mana kita akan memperincikan ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan merujuk dalam nota bercetak, ia berada pada muka surat yang ke-38. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bima ghafara li rabbi وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Ayat yang ke-27 adalah dua balasan yang Allah kurniakan kepada seorang lelaki yang akhirnya beliau telah dijemput oleh Allah untuk merasai nikmat syurga, seperti mana yang kita baca pada ayat nombor 26. Kemudian lelaki ini, walaupun dia sudah tiada, tetapi dia masih lagi mempunyai keinginan agar penduduk kota tersebut beriman seperti mana dia beriman. Pada ayat yang ke-27 ini, di antara perkara yang dia harapkan sangat, bagaimana dia dapat, begitu juga penduduk kota itu dapat, iaitu balasan yang pertama. Dia kata, bima ghafara li rabbi, tentang perkara yang telah menyebabkan aku telah diampunkan oleh Rabbku. Maknanya lelaki ini dia kata, kalaulah penduduk kota itu tahu apa balasan yang aku dah dapat, seperti mana aku mendapat pengampunan oleh Allah tentang dosa-dosanya. Cuma ayat Quran tidak menerangkan dosa apa yang dia buat. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi yang pasti, disebabkan dia telah beriman kepada ketiga-tiga Rasul itu, Allah memberikan kurniaan pengampunan dosa. Kemudian balasan yang kedua, dia mengatakan waja'alani minal mukramin, dan Tuhanku telah menjadikan aku daripada orang yang dimuliakan. Balasan yang kedua ini menunjukkan bahawasanya bukan lelaki ini sahaja yang pernah Allah memberi kemuliaan, tetapi dia salah seorang daripada yang Allah muliakan. Perkataan al-mukramin, kalau tuan-tuan buat catatan, sedikit catatan dekat kalimah al-mukramin, al-mukramin ia adalah isim, dia adalah nouns, kata nama yang menunjukkan kepada sifat yang tetap. Al-Quran kalau dia guna kata nama, dia merujuk kepada sesuatu yang tetap dan berterusan. Contoh, Allah guna perkataan al-kafirun. Ia adalah kata nama yang menunjuk kepada sampai bila-bilalah kafir. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun. Maknanya sampai bila-bilalah dia orang yang beriman. Dalam Quran ada surah Al-Munafiqun.
sampai bila-bilalah dia adalah orang yang munafik. Begitu juga perkataan al-mukramin, maknanya orang yang sentiasa akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemuliaan yang lelaki ini dapat setelah Allah masukkan dia ke dalam syurga. Daripada ayat yang ke-27 ini, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Yang pertama, seperti ayat itu, ada dua anugerah balasan yang Allah beri kepada sesiapa yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada para rasul. Dua, iaitu dapat keampunan dan juga dapat balasan yang baik dari Allah, iaitu kemuliaan. Pelajaran yang kedua, kita dapat belajar daripada ayat yang ke-27, sesungguhnya nikmat ni dia tidak akan sempurna kecuali Allah menghilangkan suatu perkara yang dibenci. Apa maknanya? Begini, lelaki ini perkara yang dia sangat tak suka adalah dosa. Jadi Allah Ta'ala ni nak bagi dia rasa betul-betul nikmat dalam syurga tu, Allah menghapuskan dosa dia. Maknanya benda yang kita takut adalah dosa, tapi dia dapat nikmat syurga. Jadi untuk pastikan nikmat itu benar-benar sempurna, maka Allah menghilangkan perkara-perkara yang ditakuti seperti pengampunan dosa. Pelajaran yang ketiga, keampunan dari Allah, Allah akan bagi terlebih dahulu sebelum dapatnya kemuliaan dan rahmat. Lepas tu kalau kita baca ayat tu, Allah susun dulu, dapat pengampunan baru dapat kemuliaan. Itulah sebenarnya maknanya, kemuliaan itu akan dapat kalau Allah mengampunkan dosa. Kerana dosa ni, tuan-tuan dan puan-puan ya, ia menyebabkan jatuhnya martabat kita di sisi Tuhan. Sebab tu salah satu kesan dosa ni, kalau kita di sisi Allah, mula-mula kita golongan yang mulia, disebabkan dosa dia akan jatuh. Dia akan jatuh, dia akan jatuh. Kita pernah belajar, kalau kita berjalan nak ke masjid contoh, kan melangkah. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah angkat darjat. Tapi kalau dia buat dosa, dia akan jatuhkan darjat. InsyaAllah nanti kita akan bincang tentang apabila kita sampai surah Ar-Rahman, kita sampai kepada surah Al-Waqi'ah, kita bincang tentang darjat-darjat orang yang beriman. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, dalam doa-doa dalam Quran, sebelum minta rahmat, selalu minta apa dulu? Selalu akan minta pengampunan dosa. Kita tengok ayat-ayat dalam Quran, kalau dibentuk doa, dia minta ampun dosa dulu, baru minta rahmat. Waghfir lana warhamna. Ampun dosa baru layak untuk mendapat rahmat. Pengajaran yang keempat, apabila kita masuk syurga, maka kita akan mendapat kemuliaan yang sebenar-benarnya. Maksud dia begini, kita ni walaupun kita dapat apa pun anugerah, orang anugerah ini, betul tak? Kadang-kadang orang ni punya nak dapat anugerah, dia pun reka-reka lah, dia dapat anugerah ni lah, dia ada pangkat ni lah, dia ada jawatan ni, betul tak? Kenapa? Semata-mata dia nak nama. Hakikat dia, selagi tak masuk ke dalam syurga, kita bukanlah sebenar-benarnya orang yang mendapat kemuliaan. Mulia kita bukan pada pangkat yang dapat, bukan pada darjat, tapi kemuliaan kita yang sebenar-benarnya apabila Allah masukkan kita ke dalam syurga, sebenarnya kita adalah orang yang mulia. Lelaki ini entah mana dia datang pun tak tahu, betul tak? Kan? Tiba-tiba ayat yang ke-20 dia muncul, datang daripada penduduk hujung kota. Dia tidak dikenali, Rasul itu tidak dikenali, tetapi apabila dia beriman kepada Allah, dia ikut 3 Rasul, nama lelaki ini kekal sampai bila-bila. Betul tak tuan-tuan?
Kita baca setiap kali baca Yasin, teringat lelaki ni. Selama ni mungkin kita tak perasan lelaki tu wujud dia, betul tak? Kita baca je. So selepas ni kita baca surah Yasin, pasti kita akan teringat, oh aku nak jadi macam lelaki ini. Kan? Selama ni kita baca, tapi sekarang kita dah mula baca, kita rasa dah lebih faham sikit. Kita rasa, kita nampak, oh ada cerita ayat 13, bermula ayat 13. Lepas tu kita teringat kisah seorang lelaki yang biasa-biasa. Tak apalah, walaupun kita dekat dunia orang tak kenal, kita tidak ada pangkat, tetapi kita yakin apa yang kita belajar, kalau kita ikut macam lelaki itu, kita daripada minal mukramin. Okay. Apa tindakan yang kita kena ambil setelah kita mengetahui pengajaran-pengajaran tadi? Nombor satu, sudah pasti kita kena buat amal-amal amal yang boleh menghapuskan dosa. Okay, sebab kita dah sebut tadi, nak dapat kemuliaan, dia kaitkan dengan dosa. Lagi banyak dosa, lagi jatuh martabat kita di sisi Tuhan. Maka kita kena cari jalan. Apa amal-amal yang boleh menghapuskan dosa? Ada banyak. Tuan-tuan hadir dalam majlis ilmu ni, Allah dah menghapuskan dosa. Tuan-tuan sujud dalam solat tadi, setiap kali sujud Allah hapus dosa. Setiap kali sujud Allah hapus dosa. Jadi kerja kita semasa Allah bagi waktu ni, Allah bagi umur, kita carilah jalan amal-amal yang boleh menghapuskan dosa. Kemudian tindakan kita yang kedua, kita carilah, rebutlah pangkat kemuliaan di hari akhirat melalui kita beriman dan kita melakukan amal-amal soleh seperti mana yang telah pun kita sebutkan. Kita tak nak kita di dunia kita mulia, kita ada nama kita, terkenal kita, tetapi di akhirat kita tidak termasuk dalam kumpulan yang dikenali oleh para malaikat, di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Baik, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وَمَا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Ayat nombor 28, dia punya perkaitan dia, ayat 28 ni Allah nak menerangkan pula. Kisah lelaki tadi dah selesai, dah tamat. Agak-agak lelaki tu dia buat apa sekarang? Contoh kan? Okay, sekarang Allah nak kita cerita, Allah nak bawa kita semula kepada apa jadi dekat penduduk kota tu. Agak-agak penduduk kota tu jadi apa? Ayat 28 menerangkan apa yang Allah nak buat kepada penduduk kota itu. Allah mengatakan, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya. Nya tu merujuk kepada lelaki itu. Maknanya lelaki ni, apa yang berlaku kepada kaumnya. Bukan lelaki itu dia rasul, tetapi sifat dia bawa watak sebagai pendakwah. Okey. Selepas dia mati, kata Allah, kami tidak menurunkan kepada kaumnya selepas dia. Selepas dia tu, para ulama katakan dia dah mati, sebarang pasukan tentera min jundin, pasukan tentera daripada langit. Maknanya malaikat. Maknanya Allah kata begini. Allah kata, lepas dia mati ni, kami tak payahlah nak bawa turunkan malaikat-malaikat daripada langit. Wa ma kunna munzilin, dan tak perlu pun kami nak menurunkan malaikat. Okey, maksud dia Allah Ta'ala nak mengatakan penduduk kota ni, dia punya hinanya, dia punya teruk dia,
tak perlu Allah turunkan malaikat untuk mengazab mereka sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ni sangat, maksudnya mereka ni bukanlah kumpulan yang gagah, yang kuat sampai perlu turunkan malaikat daripada langit. Okey. Ini nak cerita tentang Allah nak menurunkan azab. Okey. Jadi kita lihat apa pengajaran ayat yang ke-28 ni. Nombor satu, daripada pentafsiran ayat tu kita dapat belajar Allah mengatakan dia tak perlu menurunkan malaikat, menunjukkan bahawasanya kadang-kadang Allah turunkan para malaikat untuk membinasakan orang-orang yang mendustakan dia. Kadang-kadang tak perlu sampai turun malaikat. Kadang-kadang Allah bawa turun malaikat. Pelajaran yang kedua, para malaikat itu dia merupakan salah satu daripada tentera Allah. Macam mana kita tahu perkataan tentera? Okey, ayat 28 kita jumpa tak perkataan min jundin. Jundin tu maksudnya tentera. Jadi ramai-ramai tentera Allah ni salah satunya adalah malaikat. Okey. Ada ayat lain yang saya nukilkan di situ untuk mengukuhkan tentang Allah ni dia ada banyak tentera dia. Seperti mana suratul Fathi ayat nombor 4 Allah mengatakan walillahi junudus samawati wal ardi. Allah memiliki tentera-tentera langit dan bumi. Dekat bumi Allah ada tentera dia, di langit Allah ada tentera dia. Kemudian ada satu lagi ayat saya nukilkan, kalau ditanya berapa ramai tentera Allah di langit, berapa ramai tentera Allah di bumi, surah Al-Muddathir menerangkan ayat 31. Tak ada siapa pun yang tahu berapa ramai tentera dari Allah Azza wa Jalla. Lepas tu kalau tuan-tuan pernah baca banyak kisah Nabi SAW, pernah banyak Allah hantar para malaikat. Kita baca kisah perang Badar, kita buka surah Al-Anfal, kita akan jumpa cerita bagaimana Allah hantar 1000 tentera daripada malaikat. Allah hantar 5000 tentera daripada para malaikat. Pelajaran yang ketiga, kita dapat belajar rupa-rupanya tempat menghuninya para malaikat ini adalah di langit. Sebab tu Allah kata turun dari langit. Maknanya tempat tinggal malaikat ni adalah di langit. Pelajaran yang keempat, kita dapat belajar betapa hinanya, lekehnya kaum yang mendustakan ketiga-tiga para Rasul tersebut, sehingga tak perlu diturunkan para malaikat untuk mengazab mereka. Apa azab yang berlaku kepada mereka? Kita baca ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kanat illa sayhatan wahidah إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Apa yang berlaku kepada penduduk kota itu? Allah menerangkan hanyalah dilakukan sayhah, pekikan, jeritan wahidah yang satu. Allah kata tak sampailah perlu turun malaikat, bagi satu pekikan suara yang kuat saja, fa idzahum khamidun, secara serta-merta mereka itu menjadi sunyi sepi. Maknanya mati. Maksudnya macam ni, kalau tuan-tuan ambil lilin,
Api tu dinyalakan kan, tuan tiup dia, mati api tu, maka macam itulah penduduk kota tu mati. Maknanya malaikat, biasanya yang ini kisah malaikat Jibril lah, biasa suara ni. Maka dengan suara yang satu yang kuat saja daripada langit, mati penduduk kota tu. Diam. Langsung macam seperti macam kita hidup api, kita tiup dia, mati. Kuat tak tuan-tuan suara para malaikat? Kalau tuan baca sejarah kaum Samud, sama, mereka pernah digunakan suara yang kuat. Kaum Madian pernah, kaum Lut pun macam tu juga. Mereka pernah mendapat suara yang kuat. Kuat tak suara malaikat? Kuat. Okey, suara tuan-tuan dan puan kuat ke tak kuat? Nak cuba? Okey. Nanti kalau jumpa semut, tuan-tuan jerit kuat-kuat. Mati tak semut tu? Kuat tak suara tuan-tuan? Suara kita ni, semut kecil, kita jerit pun tak mati semut tu. Semut tu kecil, kita jerit kuat-kuat, tak mati semut tu. Bayangkan kalau malaikat dia jerit, mati penduduk kota tu. Agak-agak bagaimana suara malaikat, sayhatan wahidah. Baik, apa pelajaran yang boleh kita belajar pada pagi ni untuk penutup dia? Nombor satu, Allah ni dia sangat berkuasa. Dia tak perlukan dua jeritan, tak perlu tiga, satu saja mati. Nombor dua, kita dapat belajar siapa-siapa yang dia menentang, dia lawan Allah, maka sesungguhnya sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan. Pelajaran nombor tiga, kita dapat belajar teriakan yang kuat tadi membinasakan mereka semua, tak ada seorang pun yang terselamat. Bayangkan. Okey. Kemudian pelajaran dia nanti kita akan ambil pada ayat yang ke-30. So moga-moga kita dapat menambahkan rasa kita suka untuk baca surah Yasin. Kita dapat banyak pula pelajaran yang selama ni kita baca laju je kan. Selepas ni kita baca, kita dapat ingat balik, dapat penghayatan. Hebatnya Tuhan ni dengan satu suara saja boleh mati makhluk-makhluk. Ingat kisah lelaki tadi. Moga-moga Allah menyelamatkan kita, Allah mengampunkan dosa kita, Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.